Tadi Lee ada menyebut bahawa nama Dr. Ula ni. Jadi kita nak bersama dengan pakar perunding oftalmologi dan pakar bedah vitreoretina dari Pusat Perubatan Subang Jaya SJMC, Dr. V. Ulagantaran Viswanathan ataupun dikenali sebagai Dr. Ula. Secara maya kita bersama dengan beliau. Selamat pagi, Doktor. Kita masih lagi menghubungi beliau. Jadi ini boleh dikatakan lekangan retina. Kita pun selama ni kita rasa macam gosok-gosok mata pun dah ni kan, takut juga. Dah okey, lepas tu kita letak sikit ubat saja kan. Dan pastinya ini akan ada penjelasannya dan kabarnya boleh sehingga ke kekal hilang penglihatan tu. Baik, kita dapat hubungi Dr. Ulagantaran Viswanathan. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih jemputan hari ini. Terima kasih juga bersama dengan kami sedikit meluangkan masa. Tadi kita dah bersama dengan pesakit Dr. Lee Kan-Kit ya. Ya. Maknanya selepas melakukan pembedahan baru matanya dah semakin sembuh lah. Tapi sebelum itu doktor, kita nak tahu juga apakah sebenarnya yang menyebabkan lekangan retina ini? Sebab retina ini satu urat saraf yang penting yang berada di bahagian dalam mata di bahagian belakang. So dia ada mewakili satu kawasan yang luas. So 5/8 daripada luas permukaan dalam mata ada retina. So dia luas. Kemudian dia ada penipisan dia. Dia saiznya 20 hingga 50 microns, kurang daripada setengah milimeter. So jadi dia luas dan nipis. So apa-apa problem retina boleh retak dan menjadi hole dan retina akan jatuh. Bila dia jatuh dari tempat asalnya, kita panggil dia retina, lekangan retina ataupun retina detachment. Baik, tapi tadi Lee kata sebab dia seorang yang aktif juga, dia main bola kan. Dia banyak tengok juga skrin dan sebagainya. Jadi apa puncanya yang boleh menyebabkan lekangan retina ni, doktor? Ya. Puncanya sebab retina ada satu kawasan yang luas dan dia nipis. So kalau orang yang myopia macam Mr. Lee itu, mata bola dia sudah stretching. So already dah ada nipis dalam mata. Kalau struktur dalam mata tu, retina tu, dia stress, dia boleh ada lekangan dan retina hole. So itu salah satu sebab lah. Dan kedua, trauma semasa bermain bola, squash ataupun badminton, dia boleh retina tu boleh lekang dan jatuh. Selain dari itu, bukan saja itu, punca lain seperti pembedahan katarak pun boleh membuatkan lekangan retina. Radang di dalam mata, uveitis dan diabetes pun boleh membuatkan lekangan mata. Dan kalau family history yang kuat ada masalah retina, dia pun boleh dapatkan retina detachment ini. So, ada banyak sebab. Okey, doktor, kalau saya nak tanya, kalau misalnya kita kan biasa kan gatal mata kan, kita duk gosok beria tu pun boleh jadi juga ke? Jangan sekali-sekali gosok ataupun dan massage eyeball you, sebab dia akan membuatkan jelly dalam itu semua bergerak dengan banyak dan akan koyakkan retina yang nipis ni. So, cuba sekali jangan koyakkan gosokkan mata. Apa simptom yang boleh kita tahu bahawa kita mengalami masalah ini, masalah lekangan retina ini? Simptom dia tak banyak. Memang mata tak akan sakit. So, tiba-tiba saja dia akan rasa kabur. Dan ataupun boleh nampak tumpah-tumpah yang hitam yang banyak sebab saluran dalam itu pecah. So akan tumpah-tumpah 20 ke 30 tumpah-tumpah hitam. Ataupun ada kilauan cahaya, flashes of light macam tu. Ataupun macam langsir jatuh atau langsir naik, tirai jatuh macam tu. Okey. Kalau lekangan retina ni memang dia tak kenal usia, doktor? Tak, selalunya usia yang normal 40 hingga 70 tahun. Biasanya orang dapat. Tapi orang yang muda pun boleh dapat. Kebanyakan ada masalah macam sindrom dan masalah keluarga. Dia akan dapat. Kalau ada DNA. Kalau sekarang ni kan musim PKP, doktor kan? Sekarang ni semua gadget. Semua secara dalam talian. Jadi adakah itu juga boleh menjadikan faktor berlakunya lekangan retina ni? Ya, kalau laptop dengan PC tak jadi masalah. Tapi handphone kalau tumpukan terlalu lama, lebih dari 4 jam sehari, saya ingat itu akan ada masalah. So, imbangkan 4 jam di sini atau 4 jam tengok jauh dan dia akan tak ada masalah banyak. Tapi handphone memang ada masalah sedikit. Handphone lah. Tak boleh tengok handphone lama-lama lah macam ni. Ya, memang. Tapi lebih daripada 4 jam memang boleh. Bukan saja retina, lain pun ada. Cornea dry, itu semua. Baik. Jadi apa sebenarnya langkah ataupun cara rawatan ni yang sesuai? Dia ada banyak cara ke yang boleh merawat masalah penglihatan ini? Bergantung kepada lekangan itu. So, biasanya kalau pesakit datang, dia akan datang sebab mata tak nampak jelas.
So kita kena periksa mata yang baik tu dan pastikan mata baik tu tak ada apa-apa retina yang retak ke atau koyak, dan kita bagi laser ataupun proses pembekuan kerayu kita bagi dan stabilkan mata yang baik supaya mata yang tu yang nampak. So mata yang tak nampak itu yang ada detachment tu kita terpaksa membuat pembedahan. So ada dua jenis pembedahan, iaitu pembedahan scleral buckling di mana kita letak macam tali pinggang keliling mata dan kita akan cantumkan retina itu dari cara luar. Ada lagi satu cara ialah dengan membuat vitrectomy di mana kita tebuk lubang yang halus tepi mata hitam dan kita akan cantumkan retina itu dari dalam mata. Baik, kita sebagai rakyat biasa ni lah doktor kan, apa sebenarnya yang boleh doktor nasihatkan kepada kita semua lah untuk menjaga sebenarnya mungkin langkah keselamatan kan, mungkin kita pun tak tahu bahawa benda ni akan berlaku secara tiba-tiba. Ya, yang penting macam biasa saja, kita macam ada cukup rehat, tidur 6 ke 7 jam, elakkan handphone yang terlampau lama masa, diet dan exercise, kalau ada kencing manis dan darah tinggi, kolesterol, ambil ubat yang betul dan kontrol itu semua. Dan kalau kita keluar ke mana kita pakai kacamata yang ada UV filter, dan setiap orang yang lebih daripada 40 tahun itu kita kena buat pemeriksaan mata setahun sekali. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Thank you for having me. Lekangan retina ini, jaga diri doktor ya. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Bye. itu dia. Dr. V. Ulagantaran Viswanathan merupakan perunding oftalmologi dan pakar bedah vitreoretina dari SJMC. Banyak sekali yang dikongsikan dan pastinya saya kira kita jangan berlengah lah kan. Handphone jangan lebih 4 jam tapi kan sekarang zaman belajar pun di sini kan. Itulah. Masalahnya kelas online pun dia berturut-turut tu. Satu kelas kadang 3 kelas. Ya, perlu pandai seimbangkan lah. Yang penting rehat pun cukup juga tadi. Katakan kaedah ataupun teknik asas saja yang perlu kita amalkan.